Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, kepada sahabat-sahabat yang baru saja mengikuti live ni, boleh komen kalau boleh dengar. Okey, just type komen dengar jelas. Suara saya jelas atau tidak? Just type jelas. Okey, kita tunggu dulu dengan ahli-ahli grup. Okey, setakat ni baru 16 orang. Okey, kita tunggu dulu. Oh, dah ada request belanja kaunter minggu depan. Okey, kita tengok dulu macam mana dengan kita punya pembelajaran hari ini. Okey, kalau ahli-ahli grup cakap vote, semua vote nak tengok kaunter minggu depan, boleh je. Tapi tunggu dulu, kita belajar dulu kan. Kita pergi pada sesi bonus pada malam ini. Siapa yang ikut malam ni dia untung lah kan. Untung. Okey, terima kasih kepada semua, kepada sahabat-sahabat saya, ahli grup saya. Okey, ahli grup FB Saham OSC. Dan terdapat juga kalangan rakan-rakan rapat saya, saudara mara saya. Alhamdulillah, terima kasih ya kerana mengikuti FB Live kita pada malam ini. Jadi sebelum tu, saya rasa saya nak mulakan terus. Okey, mungkin saya akan berceloteh selama 5 minit. Okey, just kita sedikit perkongsian yang simple sebelum kita pergi kepada tajuk kita. Nanti saya akan terangkan malam ni apa yang saya akan share. Okey, sebelum tu kita mulakan dengan baca ummul kitab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Okey. Saya rasa ramai yang tak sabar nak tengok apa perkongsian saya pada minggu ini. Okey, kalau diikutkan ini adalah minggu yang kedua. Okey, sejak saya mula join dalam grup Telegram Saham OSC, dan juga kita telah melebarkan platform kita ke platform FB. Okey, kepada ahli-ahli grup yang belum menjadi ahli di FB, okey, sila berbuat demikian sebab selepas ini kita akan ada banyak lagi perkongsian. Jadi perkongsian kita pada sesi akan datang ni mostly kita akan go for FB. Jadi platform FB, tetapi untuk pengetahuan semua, saya akan buat juga platform lain, YouTube. Saya akan share the link. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tidak ada FB. Okey, jadi rakan-rakan kita yang berada di Telegram, bolehlah nanti klik dia link, nanti saya akan bagi untuk setiap perkongsian yang ada, InsyaAllah ya. Okey, sebelum kita mula, mungkin rakan-rakan boleh cerita sikit macam mana perkembangan pada minggu ini. Market kita pada minggu ni macam mana? Agak-agak rakan-rakan, sahabat-sahabat semua okey tak minggu ni? Ada rasa profit tak? Orang panggil profit lah kan? Ataupun ada yang mungkin break-even kan? Ataupun mungkin baru nak panaskan enjin, baru start kan? Tengok
teknik-teknik seperti teknik TAD, TAD ataupun menggunakan teknik breakout 52 week high. Okey, yang mana yang sahabat-sahabat semua rasa sesuai, teknik-teknik apa pun sekalipun boleh diguna pakai. Okey, saya nak tengok apa komen anda semua. Okey, rakaman ini nanti saya akan buat. Okey, rakaman insyaAllah ada. Okey, nak tengok macam mana. So, apa yang sahabat semua rasa dalam tempoh apabila berada dalam kita punya grup. Okey, grup Saham OSC adakah membantu ataupun ada lagi ke yang perlu ditambah baik kan? Just komen kat situ, nanti kita boleh lihat dan kita akan senaraikan apa ni, mungkin tajuk-tajuk yang akan datang. Okey, kalau rasa minggu ni okey, just tulis okey, saya okey ada profit sikit. Minggu ni okey, saya baru nak rangka-rangka nak belajar, just tulis je. Jadi saya nak tengok komen-komen daripada anda semua. Okey, saya nak tengok. Tunggu profit masuk dalam akaun je. Wow, padu Muhammad Rizwan, terbaik. Okey, Yasir Arafat. Wow, padu. Okey. Sangat membantu. Okey lah. Jadi kita boleh teruskanlah perkongsian. So kalau ada rakan-rakan kata sangat membantu. Pening lagi bahagian double golden cross. Okey, alright. Tak apa. Kita tatip pelan-pelan. Okey, kita asas skill sebab setiap individu cara dia menerima pelajaran ataupun dia cepat tangkap ataupun mungkin mengambil masa, dia bergantung pada setiap individu ya. Dia tak sama. Ada yang cepat, ada yang lewat. Tetapi yang penting kita istiqamah dalam kita belajar. Kita perlu istiqamah. Istiqamah tu bermaksud secara berterusan. Okey, kita kaji, mungkin kita ada kesilapan dan kita tulis. Okey, ini aku punya kesilapan. Okey, kesilapan ni bagaimana kita nak move ke the next step. Supaya pada minggu hadapan, minggu akan datang, kita akan nampak perubahan dalam diri kita dalam memahami konsep saham. Bagaimana kita nak buat entry. Bagaimana kita nak buat exit. Bagaimana kita nak buat pemilihan counter. Okey, bagaimana kita berada di dalam market. Okey, apabila candlestick bergerak. Apa yang kita nak perlu lihat? Kita perlu lihat apa? Volume. Okey, kita perlu lihat price. Okey, kita akan lihat segala-galanya lah tentang charting. Tentang the wave. Okey, bagaimana tindak balas pasaran terhadap sentimen news di luar. Ada yang akan bertindak balas terhadap news di luar. Apabila diumumkan tentang quarter report, kita akan lihat ada yang buat gap down, ada yang buat gap up. Okey, semua tu kita akan melalui pengalaman. Pengalaman inilah yang mahal. Okey. Saya direct loss ni. Okey, insyaAllah tak apa. Kita apabila kita gagal untuk membuat profit, tidak menjadi masalah sebab kita akan melihat semula di mana kesilapan kita. Don't worry, insyaAllah, be happy, relax, cool je, cool je. Okey. Alright, okey, saya teruskan ya. Okey, kepada sahabat yang berada di hadapan laptop anda, okey, anda boleh buka website. Okey, pergi ke website, kita mulakan. Okey, sebelum tu saya terangkan pada malam ini saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian yang pertama iaitu tentang Bursa Malaysia website. Okey, kita kena tahu ini adalah website yang kita akan sering kunjung. Kita kena lihat apakah konten yang ada di dalam ini sebab banyak konten yang berguna dalam ini ya. Alright. Kemudian sesi yang kedua saya akan pergi kepada trading view. Okey, kita akan melihat cara kita nak set up indeks di trading view, indeks FVM KLCI. Sangat penting indeks ni sebab indeks FVM KLCI ni adalah pengukur kepada performance indicator pasaran saham di Malaysia. Kalau kita tak merujuk kepada sesuatu rujukan iaitu FVM KLCI, macam mana kita nak berdagang kan, kita nak trade. So ini adalah antara perkara asas yang perlu sahabat-sahabat semua tahu. Sebab kalau tak ada perkara asas ini, kita main masuk je entry price tercedok, rupanya salah sektor. Kita pergi pada sektor apa? Sektor yang bukan-bukan lah, yang tak membuat peningkatan lagi. So itu kena faham. Kenapa mungkin antara salah satu saham yang kita pilih tu, dia mungkin ambil masa nak naik. Ini salah satunya lah. Pemilihan sektor yang tidak tepat. Penting tau, sangat penting.
Memang penting Okey, jadi tolong buka bursa-malaysia.com sekarang Okey, sebelum tu yang ketiga nanti saya akan review indeks FBN KLCI. Kita akan lihat sama-sama. Okey, yang keempat, okeylah, memandangkan ada request kan saya bagi sesi bonus lah malam ni. Bonus. Okey, bonus ni bolehlah nanti saya tengok counter-counter yang mungkin ada sahabat-sahabat nak bagi tahu kan, nak suruh saya review. Boleh je kan, saya tahu. Memang semua nak nak review counter pun nak tahu kat mana, bagaimana sahabat pilih counter. Dan nak tengok adakah counter itu berada di mana, sideway, adakah dia berada di uptrend, adakah dia berada di downtrend. Ini penting, 3 kriteria ni, 3 keadaan ni, fasa ni paling penting Alright. Okey, line EMA itu boleh dijadikan support dan resistance dinamik. Selain kita plot garisan bendata sebagai support and resistance juga. Terbaik Daniel Salahuddin. Okey, mantap. Okey, kita buka Bursa Malaysia Okey, kita lihat Bursa Malaysia. Okey, di Bursa Malaysia kita type Bursa Malaysia. Biasa kalau kita pergi Google kan, kita type di Bursa Malaysia. Okey, dan dia akan keluar. Ini muka paparan hadapan paparan hadapan Bursa Malaysia. Okey, dekat paparan hadapan ni ada beberapa menu penting Kita ada yang pertama, kita ambil sebelah kiri, market information. Okey, dekat sini daripada equity prices sehingga ke bahagian announcement. Okey. Equity prices, tajuk besar, market statistics, market data, announcement. Semua ni sangat penting untuk kita menjadi kita merujuk di website Bursa Malaysia. Kemudian kita ada menu yang kedua, kita ada trade. Okey, trade ni ada market, our product and services, trading resources, post trade, risk and compliance. Okey. Kemudian kita ada listing So listing ni tentang why Bursa Malaysia, get listed, listing resources, Labuan International Financial Exchange LFX. Dan seterusnya kita ada regulation, reference dan buat bursa. Jadi untuk malam ini saya nak kita fokus kepada bahagian ni Okey, bahagian yang pertama adalah saya pergi kepada bahagian sebentar listing kriteria. Okey, listing kriteria tu kita akan buka di bahagian listing. Kemudian kita pergi pada get listed, listing kriteria. Okey, sebentar Okey, lagi sekali. Kita pergi pada listing, get listed, listing kriteria, kita tekan saja. Okey, kat sini kita akan nampak ada keluar satu paparan listing kriteria. Yang ni kita nak kena tahu ni. Di Bursa Malaysia ni ada apa? Okey, saya zoomkan ni Okey, bagi nampak. Okey, nak zoom ni senang je. Tekan Ctrl Plus. Okey, Ctrl Plus dia akan zoom. Okey, serentak, jangan lepas Okey, dan Ctrl Minus dia akan zoom out. Tadi tu zoom in, ni zoom out. Okey, nampak Okey, just tekan Ctrl Plus. Okey, dapat Okey, dapat. Okey, dekat sini kita ada 3 market yang utama lah untuk di Bursa Malaysia yang kita dagangkan. Kita ada main market, kita ada ace market dan kita ada leap market. Okey, mostly kita akan dagang di main market dan ace market. Kenapa ada perbezaan antara main market dan leap market dan ace market? Okey, sebentar. Okey, ada perbezaan antara dua ni, main market dan ace market. Okey, sebelum tu kalau anda rasa sesi malam ni sangat membantu, sila tekan butang like, butang love. Okey, bagi banyak-banyak, klik banyak-banyak. Okey, butang like dan butang love. Tekan je. Okey, main market dan ace market. Okey, apa beza dia kat sini kan? Okey, kita tak perlu pergi jauh. Saya akan ambil yang bahagian penting sahaja. Kita perlu tahu ada kriteria dia.
Okey, sebentar. Okey, dekat sini ya. Okey, kita tengok dekat sini dia ada bahagian quantitative criteria. Okey. Kemudian kita ada qualitative criteria. Okey. Kemudian primary listing for foreign companies. Okey. Kita ada secondary listing for foreign companies. Dan last sekali kita ada listing of special purpose acquisition companies. Okey. Kat sini memang ada banyak, tapi kita nak fokus kepada bahagian kriteria yang ini saja. Okey. Quantitative criteria. Okey. Dekat sini kita lihat bahagian yang paling penting dekat sini adalah bahagian main market quantitative admission criteria. Okey. Bahagian mana untuk masuk di main board ataupun main market admission criteria. Yang pertama, yang ni saya just fokus terus. Okay. Sesuatu syarikat untuk listed di dalam main criteria, main market, dia perlu market capitalization of at least 500 juta, 500 million upon listing. Jadi kalau kita tengok, contoh kita pergi ke platform, kita buka satu kaunter, contoh kaunter mungkin yang berat, Sapura Energy, kita buka. Confirm market capitalization ni adalah lebih daripada 500 juta. Bermaksud dia punya bilangan share dia akan darabkan dengan dia punya price. Okey, harga semasa. So itu adalah dia punya market capitalization lebih daripada 500 juta. Okey. So pentingnya bila syarikat yang mempunyai main market dia dalam kategori main market, dia punya market capitalization melebihi 500 juta. Kalau tengok dia punya saham tu kan mencanak boleh naik sampai RM20, belah-belah ringgit. Kalau kita tengok, kita kaji kan. So dia boleh pergi sampai RM20. Itu yang dia kena buat banyak apa ni. Dia kena buat some split, okay. Ada banyak tentang corporate exercise. So dia akan buat macam-macam lah supaya dia nak kurangkan harga. So bila dia turun harga, contoh macam hari tu case apa ni, tak salah saya Supermax, mungkin Harta Lega. Harta Lega tak salah saya tak ingat lah, sama Harta Lega ataupun Top Glove. Dia ada buat apa ni market split kan. So harga dia akan turun. So harga dia akan turun menjadi separuh daripada RM20 menjadi RM10 supaya buying power di peringkat retailer akan meningkat. Itu cara antara corporate exercise yang dibuat oleh sesetengah syarikat untuk membolehkan kita sebagai pedagang ikan bilis ni boleh membeli untuk kaunter yang mahal. Okey, kaunter yang kayangan lah. Okey. Next kita pergi pada S-Market. Okey, S-Market ni dia cakap tidak ada minimum operating track record or profit requirement, tetapi kalau ikutkan dia merujuk kepada yang kurang daripada 500 juta. Okey, kalau kita semak kan, contoh beberapa kaunter yang siapa yang dagang di S-Market. Okey, kita tengok mostly bawah 200 juta, 100 juta. Ada yang saya nampak yang beberapa kaunter, contoh tak salah saya E-Metal ataupun yang lain lah, dia berada di bawah 500 juta dia punya market capitalization. Okey. So yang ni adalah kaunter-kaunter yang berat lah, yang main market ni. Okey, kalau tengok main market ni memang kita kena apa ni, expand kita punya portfolio. Kita kalau boleh kita tengok main market dan juga S-Market, sebab antara dua ini dia ada performance indicator yang berbeza. Semua orang ingat sama kan? Sebenarnya tidak. Main market dia ada dia punya performance indicator. S-Market dia ada dia punya performance indicator. Jadi kita akan lihat nanti sebentar. Jadi untuk yang ini saya just terangkan simple main market dan S-Market untuk kita lihat. So kalau siapa yang pergi ke platform boleh nampak ada beza antara main market dan S-Market dari segi market capitalization. Dan harga pun boleh nampak. So untuk yang ni saya tak perlulah
terangkan sebab untuk kita perlu tahu yang paling penting adalah bahagian ini saja. Quantitative Admission Criteria. Okey, alright. Okey, ini adalah website Bursa Malaysia bahagian listing kriteria. Okey, next kita akan pergi kepada yang kedua, Bursa Malaysia Index Series. Okey, macam mana nak pergi dekat bahagian sini? Indices ni. Okey, pergi kepada Bursa Malaysia. Okey, saya pergi pada lain sekali lah. Bursa Malaysia. Okey, Bursa Malaysia. Okey, sebentar kita pergi pada trade. Okey, buka bahagian trade. Okey, lain sekali. Bursa Malaysia, buka pada trade. Our product and services, buka indices. Buka aja. Okey. Ini antara yang paling penting yang kita kena tahu, iaitu sektor yang berkenaan. Okey, tengok home, trade, our product and services, indices, Bursa Malaysia Index Series. Ini sangat penting. Okey, dekat sini kita ada 13 indexes. Okey, yang pertama, construction, consumer products and services, energy, finance services, healthcare, industrial products and services, plantation, komoditi property, REIT, technology, telecommunications and media, transportation and logistics, dan terakhir sekali adalah utilities. Inilah 13 sektor yang kita kena tahu. Okey, tulis dalam komen. Di Bursa Malaysia ada 13 sektor. Okey, tulis dalam komen. Di Bursa Malaysia ada 13 sektor. Okey, tulis dalam komen. 13 sektor yang kita perlu tahu. Performance indicator bagi setiap sektor. Okey, tolong tulis dalam komen. Okey, jadi faham ini big picture. Kita pergi pada yang bahagian tadi listing kriteria. Okey, kita ada main market. Kita ada ace market. Kita recap balik Kemudian beza antara dua ini ialah main market melebihi 500 juta market capitalization. Ace market di bawah 500 juta market capitalization. Okey. Ini adalah recap untuk big picture di Bursa Malaysia. Kemudian kita ada 13 sektor di bursa, daripada construction sehingga ke utilities. Okey, yang ni yang kita kena faham. Setiap satu ni adalah merupakan produk. Ni adalah produk dia. Construction mengikut sektor. Okey, siapa minat energy, siapa minat teknologi. Okey, boleh lihat. Okey, antara ni saya bagi just perkongsian. Saya suka sektor yang teknologi. Memang saya suka, sebab nanti saya tunjukkan kenapa saya suka sektor teknologi. Saya boleh katakan sektor teknologi ni adalah all time high. Compare dengan yang lain. Yang lain akan bergantung kepada belanjawan. Healthcare. Sebelum ni stagnan je kan, sebelum bulan 3. Stagnan aja, tapi apabila berlaku pandemik, healthcare dia naik, dan industrial product and services dia naik, dia seiring. Apabila berlaku pandemik, dia memang meningkat sehingga bulan Ogos, bulan Oktober, dia ada buat dia punya pullback. Okey, dia buat correction. Sekarang ni mungkin baru nak start naik. Tapi mengambil masa lah healthcare ni sebab kita nampak bila vaksin telah mengambil alih, so healthcare tu dia nampak ke belakang sedikit. Okey. So itulah kebanyakan syarikat-syarikat dia memberi share dia semula. Sebelum ni dia jualkan, dia beri share semula. Supaya dia perlu position dia punya company. Okey, so ini adalah segmen kita yang pertama, mengenali Bursa Malaysia website. Jadi saya harap semua faham. Okey, kalau faham tulis dalam komen saya faham. Okey, tulis kat situ komen saya faham. Okey, tulis kat situ. Okey, sebelum kita pergi kepada
sesi yang kedua. Bagaimana kita nak buat cara setup Bursa Malaysia Index di TradingView. Okey. Okey, ada ahli grup kita kata healthcare ni kena tengok musim. Betul, alright, betul, kena tengok musim. Dia tengok musim. Sebenarnya bila kita tengok musim tu, kita kena lihat kepada the index. The index. Okey, so tekan like banyak-banyak, tekan love banyak-banyak, menandakan anda faham untuk sesi pertama. Okey, tekan like banyak-banyak, tekan love banyak-banyak, saya faham. Okey. Mantap semua. Saya bukan cikgu lah. Saya ni bukan cikgu. Saya hanya berkongsi je kan apa yang saya tahu kan. Okey, terbaik semua. Mantap. Okey, ini menandakan pasaran bertindak balas. Okey, bagus. Besok harga up lah. Besok hari Sabtu kan. Pasaran kita di FB ni meningkat lah esok. InsyaAllah. Okey, kita pergi pada sesi yang kedua. Okey, buka anda punya TradingView. Kepada yang ada TradingView, tolong buka kita punya TradingView. Okey. Okey, kita nak belajar setup pula sekarang ni ya. Okey, sekarang ini sudah pun pukul 9.55. Alright, cantik. Okey, kita dah masuk ke sesi yang kedua. Okey, semua ready ya? Kita akan pergi kepada sesi kedua. Esok Sabtu masuk pasar basah. Alamak, betul lah tu. Kena masuk pasar basah lah. Besok lelaki ke, perempuan ke, ibu ke, mak ke, semua kena pergi pasar kan. Maklumlah bila duduk di rumah kan. Duduk rumah ni anak-anak, semua mak bapak semua kerja nak makan kan. Tak apa, sama-sama makan tu kita layan saham juga kan. Okay, at least boleh memberi pendapatan sampingan kepada kita. Dengan ada ilmu, insyaAllah kita boleh pergi dengan jauh. Okey, okey, sedia. Saya akan mulakan dengan TradingView. Okey, cara kita nak set up ABM KLCI di TradingView. Okey, yang ni saya dah set up Okey, saya nak ajar macam mana nak set up. Okey, yang pertama kita lihat di sebelah corner kanan atas. Dekat sini bila kita klik, kita nampak ada create new list, mail copy, rename, import list, export list, clear list dan ada warna. Yang ni saya telah buat lah saya punya listing ni. Okey, kalau boleh sahabat-sahabat semua buat listing yang cantik kan. Contoh saya namakan 1.1, ini yang saya trade. Kemudian 2.0 trade yang saya swing. Kemudian 2.1 trade watch list swing. Yang 2.2 ni invest. Konon-konon nak invest lah tapi tak invest lagi pun. Lebih kepada apa? Traders je pun kan. Short term ataupun mid term. Kemudian baru saya masuk kepada subsector. Ni subsector. Okey, kita pergi kepada macam mana kita nak create new list. Okey, kita tekan create new list. Dia akan keluar satu paparan kecil, menu kecil, create new list. Kita type lah FBM KLCI. Yang ni saya buat test ya. Test. Okey. Save. Apabila save, seems that you didn't have any symbols in watch list. You can add symbol above. Jadi sahabat-sahabat semua kena add symbol. Maksudnya kena add kita punya Bursa Malaysia Index. Tekan kat sini ada add symbol. Okey, dia akan keluar segala-galanya lah dekat sini. Okey, just tekan type bursa aje. Nanti tengok apa dia keluar. Keluarlah list semua ni. Nampak tak? Okey. Yang ni stok daripada mana? Turki lah kot. So kita tak boleh tengok lah stok-stok ni. Okey, indeks-indeks ni kita tengok kepada Bursa Malaysia KLCI Index. ABM KLCI. Kita type yang ni dulu. Tekan dulu. Left click. Okey, dia dah masuk dah. Nampak? Akan nampak kita punya ABM KLCI punya index. Okey, last 1684.58. Yang ni yang tadi ya. Terbaik. Indeks kita positif hari ni. Naik 30 mata. 1.82%. Okey, next. Kita ada tadi kan. Yang saya cakap tadi. Kita nak tambah kan. Kita tambah kat sini. Kita ada tadi kan. Type dia saja bursa.
Okey, kat sini kita nak kena cari ACE. Kita cari ACE ya. Okey, type je ACE, cari ACE, ada tak ACE? Okey. Kat sini ya. FBM ACE. Okey, kita tekan je. Tadi type FBM KLCI ACE, jadi dia akan keluar FBM ACE. Ini kita punya ACE. Okey, saya cek sama tak dengan saya punya list sebentar. Okey, FBM ACE ya. Okey. Kita pergi pada yang tadi. Nampak kacau. Okey, test. Okey, sebelum tu nanti jangan lupa tuan-tuan, sahabat semua kena tekan save kat sini ya. Kadang-kadang dia boleh auto save kat sini. Ni Rozi Jutawan, macam-macam lah nama, letaklah nama apa pun. Nanti dia akan auto save kat sini ya. Kita ada FBM KLCI, kita ada FBM ACE, kemudian kita ada FBM. Okey, tadi saya nampak kita kena letak juga plantation lah. Letak plantation, tak nampak mana dia. Sekejap. Bursa. Sebentar. Tadi tulis FBM palm oil. Kita silap. Okey. Palm oil. Okey, pergi pada tadi FBM palm oil. Okey. Ini untuk FTSE Bursa Malaysia Palm Oil Plantation Index. Okey. Kemudian kita ada tadi FBM emas. Okey, type je. Dia akan keluar FBM emas, FTSE Bursa Malaysia Emas Index. Okey. Kemudian kat sini saya cek ya, yang saya dah buat tadi. Yang asal saya punya original. Okey, kita ada FCPO. Yang ni yang masing-masing kena tahu ni. Apa itu FCPO kan? Okey, kita letak FCPO. Ini Future Palm Oil Index. Sini saya ambil satu lah. Okey, yang ni saya akan ambil yang ke sini. Satu. Okey. Yang ni untuk palm oil futures. Okey. Semua ni ada masuk-masuk tertentu. Okey, kemudian baru kita pergi kepada tadi adalah 13 sektor tadi kan. Just type bursa aja. Kita ambil lah salah satu. Kita ambil energy, just klik je. Okey, dia keluar. Kemudian kita ambil lagi. Teknologi, klik. Kemudian kita ada finance. Okey, kita ada properties. Apa, saya ada rekod nanti ya, jangan risau akan ada rekod, nanti boleh tengok. Kita memang rekod kita punya perkongsian pada hari ini. Okey, lepas tu kita ada healthcare. Okey, healthcare merah hari ini ya. Teknologi pun ada merah, so belum berlaku peningkatan lagi. Mungkin tengah buat correction. Okey, kemudian kita ada construction. Kita ada plantation. Dan kita ada utilities. Okey, kita kira cukup tak 13? 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada lagi ya? Kita ada bursa, kita ada consumer sebenarnya. Okey, sebentar. Okey, kat sini dia kena cari ni. Okey, kat sini ya. Type je bursa consumer. Kemudian kita kena cari lambang Malaysia, lambang Malaysia, jangan pergi lambang India ke lambang Amerika. Ni. Cari tadi mana tu consumer. Consumer, bursa consumer, dia lari pula.
Okey, sini consumer. Okey, klik, akan ada consumer. Okey, next kita type je bursa. Kita ada industrial product and services. Okey, cari mana ini, Bursa Malaysia Industrial Products Index. Okey. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 tadi plantation. 8 9 10, apa lagi yang tertinggal? Okey, kita lihat tadi yang kita sebentar ya, kita lihat tadi. Finance services tak masuk. REIT tak masuk. Telecommunication dengan transportation. Okey. Okey, kita tengok yang lain pula. Kita masukkan ya. Okey. Bursa tadi ada REIT tadi ya. Okey, REIT. Okey. Kita ada lagi telecommunication. Telecommunications. Okey. Okey, kemudian kita ada bursa siapa lagi jap? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12. Okey, tengok apa lagi tadi tertinggal. Ada lagi satu. Transportation and logistic. Ya, tertinggal satu. Okey ya, transportation and logistic. Okey ya. Bursa transportation. Okey. So, lengkaplah 13 indeks. Okey. Kita kira lagi sekali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, energi di atas. Alright. Alhamdulillah berjaya kita set up 13 indeks di TradingView. Tak apa. Yang mana yang terlepas nanti boleh lihat semula. Apa yang perlu adalah sahabat-sahabat semua perlu tekan type. Keyword ni adalah bursa. Rujuk kepada website tadi. Keyword ni adalah bursa. Kemudian just type. Okay, bursa properties, bursa healthcare, bursa construction. Lihat daripada kita punya listing di sini ya. Dekat website ni. Bursa Malaysia Index Series. Dekat home trade, our product services, indices. Bursa Malaysia Index Series. So ini yang kita kena letak dalam kita punya index untuk sektor. Okay, ini adalah sektor ya. Okey, kita telah berjaya setup. Okey. Siapa yang dah berjaya setup? Okey, tulis dalam komen. Okey, saya berjaya. Okey, siapa yang dah tulis yang dah berjaya setup, tulis berjaya. Tak berjaya pun tak apa, tulis je berjaya. Nanti anda akan berjaya. Confirm. Lepas ni tengok balik kita punya video. Okey. Boleh tulis siapa yang dah setup. Okey, saya telah berjaya. Okey. Okey ya. Kita ada 13 sektor dan beberapa indikator utama. Okey. Ini macam ada yang baru nak type ke, ada masalah ke? Macam tak ada tidak balas pun. Oh, mungkin nak menaik ambil masa kot. Tak ada masalah. Okey, nanti boleh cuba selepas ini ya. Sebab kalau kita tak set up indeks ni, bermaksud kita tidak ada sumber rujukan untuk kita berdagang. So memang rugilah kalau kita tak set up ni sebab kita tak tahu apakah sektor yang sedang perform sekarang ini. Apakah sektor yang sedang membuat pullback. Jadi yang ini penting untuk kita lihat market overview pada hari Isnin. Inilah yang kita akan lihat sebenarnya. Bagaimana indeks kita.
adakah indeks kita sekarang ini berada di paras yang tinggi. Okey. Okey, dapat pun. Sorry, komen saya ni lambat sikit lah, berjaya. Okey, settle setup. Thank you tuan. Okey. Alright, jadi saya akan buat yang kita pergi kepada next ialah review index. Kita akan pergi pada sesi yang ketiga iaitu review index. Okey. Kita pergi kepada FBM KLCI dulu. Okey, yang ni saya akan tutup. Okey, saya akan tutup indikator saya. Kita akan review. Okey, saya save dulu. Okey, saya akan buka saiz besar. Kita akan nampak big picture bagaimana indeks kita. Wow, okey, kita tengok. Pada tahun 2020, okey, nampak indeks kita berada betul-betul nak di bawah paras EMA 200. Di bawah paras EMA 200. Exponential moving average, okey. Di bawah 200, nampak tak bagaimana kejatuhan apabila berlakunya indeks kita jatuh, berlakunya pandemik. Dia turun sampai ke bulan Mac. Masa ni berlaku pandemik dalam lebih kurang Januari dah mula dapat maklumat. Okey, indeks dah mula tindak balas, menurun. Dan selepas tu berlaku PKP. Berlaku PKP, kemudian slowly kita punya indeks pick up. Dia naik. Dia mula naik, dia buat uptrend. Okey, kemudian pada bulan Julai, okey, dia ada buat sedikit. Okey, retracement. Ada correction wave kat sini. Dan sekarang apabila pada bulan November, 10 November, dia telah mula membuat breakout dan naik sehingga ke resistance ini 1578. So kita nampak 1578 dan kemudian dia meningkat. Okey, dia buat sedikit pullback, minor retracement, kemudian dia mencuba untuk pecah resistance 1618. Okey, dia breakout terus naik sehingga 1684. Nampak tak kat sini? Ini adalah kita nampak Bollinger Band sedang mengembang semula. Okey, apa yang saya nampak kemungkinan pada tahun ini saya punya projection mungkin boleh cecah 1700 dan kemudian dia akan buat sedikit minor retracement sebelum dia meneruskan lagi kenaikan. Kita mengharapkan tidak berlaku apa-apa news di luar sana, political punya issues. Apabila berlaku political issues, memang market akan tindak balas dan akan menjunam. So itu yang kita kuatiri sekarang ni. Hopefully tidak ada berlaku apa-apalah. So saya mengharapkan pada tahun 2020 sehingga penghujung Disember kita boleh mencecah 1700 mata. Okey, kita tengok sebenarnya market kita pernah buat paling tinggi pada 1900. Ini paling tinggi 1900 mata pada 2018. Masa ni adalah di bawah pemerintahan siapa ni, bulan April ni. Ni PM sama ada PM Najib ataupun PM Tun Mahathir lah. Okey. So kemudian dia menurun. Okey, kemudian dia buat kenaikan. Jadi apabila kita punya indeks boleh mencecah 1900, bermaksud kita telah membuat the break resistance dan dia akan menjadi super bull sebenarnya. Dia akan terus naik dan naik dan naik. Ini yang kita mengharapkan supaya ekonomi kita bertambah baik. Okey, bila vaksin telah ditemui dan masing-masing mendapatkan vaksin, ekonomi akan pulih dan akan berlaku rancak ekonomi kita. Semakin rancak dan pasaran akan menjadi positif. So kita mengharapkan berlaku super bull. Seingat saya pernah diterangkan oleh guru saya, super bull ni pernah berlaku pada somewhere tahun 90-an, tak ingat saya lah. Pada ketika itu saya tak ingat tahun bila tapi pada mungkin selepas 10 tahun yang sudah lah. Berlaku super bull maksudnya bila kata kita trade je kan,
memang garanti akan naik. Dia hijau je, maksudnya profit je. Tak kisahlah counter apa pun. Jadi semua counter memang berada dalam keadaan uptrend, menaik super bull. Kita invest je, kita trade je, memang akan naik. Ini apa yang digambarkan pada waktu itu. Saya tak ingat tahun bila. Tapi itulah cerita yang saya dengar lah apabila berlaku super bull. So kita nampak 1900, hampir 1900 kalau lebih cecah ni memang cantik. So daripada 1700 dia nak pergi ke 1900, perlukan kenaikan lagi 200. Memang kalau dia boleh pecahkan ni memang mantap lah saya cakap. Memang orang kata profit sajalah. So tak apa, yang penting kita fokus kepada kita punya pasaran saham pada bulan Disember. Nampak dah pecah resistance sini. Kemudian dia akan mencari resistance seterusnya. So saya nampak dekat so dia lepas 1700. Kemudian dia akan cari sini 1730 lebih kurang 730 lah kat sini. Dia akan cuba buat cubaan untuk melepasi rintangan seterusnya. Selepas kalau dia berjaya ke sini 1700, dia akan pergi kepada sini 1730. Kemudian dia ada lagi rintangan di sini. Kat sini kena pecah. Lebih kurang dalam 1800. So kita akan nampak. Betul lah tahun 1993. Ya betul. Mungkin saya pun masa tu tak tahu pasal pasaran saham lagi. Dekat sini pun data kita pun sampai. Okey, ada lagi sebenarnya nak tengok ni. Banyak sangat lah tu. Tak apalah. Okey. Inilah yang dapat digambarkan ya. Jadi untuk kita sebagai traders, kita kena faham Decider Index yang kita perlu lihat dan ambil tahu. Jadi setiap hari tugas anda, tugas sahabat-sahabat semua ialah untuk melihat prestasi indeks kita. Tulis kat situ, setiap hari saya perlu melihat prestasi indeks FBM KLCI. Okey, tulis dalam ruangan komen. Setiap hari saya perlu melihat kepada prestasi FBM KLCI Index. So kena tahu prestasi FBM KLCI Index, adakah dia berada dalam keadaan positif ataupun negatif. So kalau ikutkan market kita memang cantik lah sekarang ni. Nampak tak? Ada kenaikan lebih kurang berapa peratus? 1%, 2%. Ni memang trend yang cantik lah ni. Hari ni memang bagus. Okay. Okay, kita pergi kepada next. FBM ACE. Ini saya rasa mungkin banyak yang tak tengok ni. ACE ni. Okey, ini ACE. ACE market. Ini untuk yang market capitalization rendah lah. Okey. Setiap hari saya perlu melihat prestasi FBM KLCI Index terbaik. Okey, mantap. Memang kena tengok. Okey, kalau tengok FBM ACE, sekarang ni dia sedang buat sideway. Nampak tak wave dia? Okey, dia volatile dalam keadaan sideway. Nampak? Okey, ini untuk yang siapa-siapa yang dagang di ACE market. So boleh tengoklah dekat situ kita punya dalam platform, kita buka aja kita punya counter, kita nampak kat situ adakah main market ataupun ACE market. Kita kena tahu. Kalau kita berdagang di ACE market, inilah indeksnya. So inilah indeksnya. So sekarang ni indeks ni sedang berada di atas Bollinger Band, middle band. Okey, dia berada di sini ya. Okey, di sini ialah kita punya EMA 200. Ini adalah EMA 50 berwarna pink. Berwarna biru ialah EMA 20. Yang ini adalah warna coklat ni adalah Bollinger Band, middle band. Yang ni upper band, yang ni lower band. Alright. Okey, so yang ni pun memberi peranan kalau kita tengok siapa yang berdagang pada 2 November yang masuk ACE market, dia nampak kenaikan pada dia punya counter. Nampak tak? Kenapa dia naik? So anda kena pastikan counter yang didagangkan itu adakah counter main board ataupun main market ataupun ACE market. Ini yang kita perlu tahu. So saya rasa banyak yang tak tahu ni. So rasanya bagus tak perkongsian pada hari ini. Sebelum saya review counter-counter, saya review index. Counter sekejap lagi kan. Agak-agak apa yang sahabat-sahabat dapat pada malam ini.
Nampak tak kefahaman tu lebih jelas tak tentang kita punya indeks FVM KLCI. So kalau faham, okey, tulis kat situ saya dah mula faham tentang indeks FVM KLCI. Okay, saya dah mula faham tentang indeks FVM KLCI. Sangat penting untuk kita tahu. Okey. Ini asas ya, sebab sebelum kita pergi jauh, yang inilah yang anda kena tahu sebenarnya. Ni tahu, nak masuk aja tanya EP. EP kat mana? Boleh ke saya nak EP sekarang? So tak boleh macam tu. So kita kena ada step. Inilah step pertama. Kena kenali kita punya indeks. Okey. Kan dah nampak? Alhamdulillah dapat some idea sebelum nak masuk pasaran. Sebab tu saya selalu cakap tengok big picture. Lagi satu saya selalu cakap history repeats itself. Apa maksud saya bila saya kata history repeats itself? Maksudnya kita kena lihat the past history, di mana resisten dia. Sebabnya pergerakan candlestick ni dia akan merujuk kepada past history. Bila berlaku kenaikan, dia akan tengok rintangan yang sebelumnya. Bila berlaku penurunan, dia akan tengok support. So ini penting kita kena tahu support and resistance. Selalu saya ingatkan, benda asas saja, tetapi dia sangat memberi kesan kepada the way how you trade. Tapi orang banyak tak lihat ni, yang tahu boleh masuk ke ni, macam mana ni ya. Macam tu kan, tanya macam tu lah kan. Tapi tak apa, yang penting anda semua faham ya, sahabat-sahabat semua faham tentang betapa pentingnya indeks kita ni. History repeats itself. Ini kena tahu Okey, terbaik. Muhammad Rizan Umar. Okey, dah mula faham. Alhamdulillah. Abdul Razak Haji Murad. Terima kasih sahabat. Okey, Rosniza Rosnan. Mula faham indeks. Okey, mantap. Okey. Alright, kita pergi pada seterusnya. Okey, ni saya pergi pada yang kecil je lah. Saya tak nak yang besarkan. Sebab yang penting tadi adalah dua main indeks yang kita kena tahu. Main market kita adalah ACE dan the main board. Okey, palm oil. Okey, siapa yang tengok komoditi ni boleh lihatlah the palm oil. FBM palm oil. Okey, dah mula mencecah EMA 50 dan seterusnya akan sekiranya harga cantik akan meneruskan kenaikan sehingga ke EMA 200. Okey, ini adalah palm oil. Okey, kejatuhan harga palm oil plantation index. Okey, sekarang dia tengah buat retracement, sekarang dia sedang membuat kenaikan. Tengok Bollinger Band ni dah mengembang. Okey, ni dia akan buat sideways. Sekiranya harga cantik dia akan naik lagi. Okey, mungkin ke paras 13,000 mungkin ke paras. Yang ni ada gap down, nampak tak gap down? Apabila berlaku gap down akan berlaku dia akan tutup gap down tu. Mungkin dia akan naik lagi, dia akan tutup sini. Jadi ada high possibility akan berlaku kenaikan sekiranya harga cantik. Okay, kemudian kita tengok FVM emas. Okay, FVM emas. Ni baik lelaki, baik perempuan ke, memang sukalah emas ni kan. Nampak tak? Okay, harga emas cantik. Jadi kalau nak tahu counter emas, bolehlah pergi kepada platform anda. Ada setengah platform tu dia adalah dia punya sorting. So emas ni biasanya tak salah saya ada niche, kemudian pokong, itu antara counter emas. So lihat kepada indeks ni ini adalah counter emas. Nampak tak? Dia membuat breakout. Dia naik. Sekarang ni meneruskan kenaikan. Kemudian next FCPO. Lama FCPO ni futures crude palm oil. Apabila mencecah harga di atas 3,000, biasanya harga untuk counter-counter yang berkait rapat dengan FCPO sebagai contoh JTI Asar, Sawit dan sebagainya akan membuat kenaikan. Dekat sini dah nampak apabila berlaku kenaikan dia akan menguncup. Nampak tak? BB ni dah mula menguncup, dia akan buat sideways. Nampak tak? Dia punya Bollinger Band ni, middle band ni dah menunjuk ke arah sideways. Senang je nak tengok. Nampak tak ni? Bollinger Band ni. Ini menunjukkan dia tengah buat sideways. Jadi sideways ni
Terpulang lah sama ada nak teruskan ke ataupun dah boleh take profit ke. Kat sini dah mula banyak dah ni. Dah 3,400 mata dah. Banyak daripada 3,000. 3,000 tu pada bulan Oktober. Okay, dia breakout, dia naik November sampai sekarang. Kemudian dia akan buat sideway. Okay. Energy. Tu dia. Dayang, hibiscus kan. Bunga raya. Tadi tengah top lah. Kita tengok energy. Index energy. Okay. Nampak tak? Okay, dekat sini saya buat channel. Bagaimana saya nak tahu satu counter ataupun index dia membuat kenaikan. Okay. Okay, saya padam. Bagaimana saya buat channel. Okay, kat sini ada satu tools. Okay, tools dia dekat sini. Okay, di bahagian atas ni, dekat trendline di bawah ada parallel channel. Okay, tekan saja. Okay, kat sini parallel channel kita nak tarik senang. Ambil di bahagian atas. Sebab dia downtrend. Downtrend kena tarik daripada atas ke bawah. Trendline ni tarik atas ke bawah. Okay, cari dia punya top. Okay, lebih kurang je. Dan ke bawah. Okay, ambil yang bahagian bottom. Body bahagian bottom ataupun dia punya toncit. Okay, kat sini kita nampak. Nampak tak? Apabila candlestick bergerak berada di atas channel bermaksud berlaku perubahan fasa. Okay, yang ni tadi fasa accumulation dia buat ada minor retracement sikit. Kemudian dia akan membuat fasa kenaikan ataupun uptrend. Nampak tak? So ini cara kita menggunakan parallel channel. Okay, so faham bagaimana nak gunakan parallel channel. Parallel channel ni memang kena guna selalu. Nak tahu adakah dia sedang buat kenaikan ataupun dia sedang buat penurunan. Okay, so hari ni kita belajar cara menggunakan parallel channel. Okay, so siapa yang tak pernah guna parallel channel, okay, tulis komen kat situ. Saya tak pernah guna parallel channel, sekarang baru saya tahu. Okay, tulis kat situ. Saya tak pernah guna, sekarang saya dah tahu. Okay, tulis komen. Sebelum ni saya tak pernah guna, sekarang saya dah tahu. Okay, tulis komen. Inilah yang saya gunakan asas ni, parallel channel ni untuk kita lihat perubahan trend. So banyak yang tak guna. Jadi kita gunakan pada hari ini parallel channel untuk lihat. Kalau kita nak lihat kenaikan macam mana, boleh juga. Dia bukan penurunan saja tetapi kenaikan pun boleh. Kita ambil ini. Kalau kenaikan, kita ambil daripada bawah ke atas. Okey. Okey, sini kita ambil daripada bawah, tarik trend line. Okey. Lebih kurang lah macam ni lah. Okey lah. Ambil kat body dia. Okay, tarik je lah. Lebih kurang macam ni. Okay, alright. Okay. Lebih kurang lah. Nampak lah kat sini kan. Okay. Kenapa kita kena buat channel ni? Sebab apabila kita tarik channel, kita akan nampak dia akan buat apa ni, bouncing kat sini. Dia nampak tak? Dia rebound, dia akan naik. Dia rebound, dia akan naik. Dekat sinilah kita boleh tahu support dia dekat mana. Nampak tak perubahan trend? Nampak tak? So kalau dia uptrend, kita nak tahu dekat mana nak tahu support dia. Inilah support dia ni. Sini. Sebelum ni jadi support. Yang ni jadi resistance kan. Kemudian dia jadi support pula. So dia akan berubah. Resistance become support. Mula jadi support. Lepas tu dia ada resistance. Kemudian resistance become support. So inilah kenapa saya selalu gunakan channel. Gambar tak clear ke? Saya zoom. Nampak tak? Clear tak? Okay. Sebab kat sini saya tengok FB. Okay, clear. Saya nampak. Okay. So nampak ini cara dia. Okay, ini energy Okay, energy baru nak buat kenaikan. So nampak kat sini. Alright. Kenapa dia buat kenaikan? Sebab apabila harga minyak mencecah USD 50 untuk Brent oil, UK Brent oil, memang dia akan mencanak naik. Jadi saya nampak trend ni akan membuat kenaikan lagi. Nampak tak? Bollinger Band, middle band ni berada di atas. Okay. EMA 50 dengan EMA 20. Nampak tak? Kat sini. Jarak antara dua ni, EMA 20 ni adalah warna biru. EMA 50 warna pink. Dia dah mula
nampak jarak yang banyak. Nampak tak? Ini dia sikit. Makin lama dia akan jarak. So apabila dia jarak bermaksud dia akan membuat uptrend. Ini tips yang sahabat-sahabat kena tahu. Okey, saya ulang. Apabila EMA 20 dan EMA 50 berjauhan, jaraknya semakin jauh, bermaksud akan berlaku uptrend. Okey. Okey, ni saya delete. Macam mana? Nampak Okey, ini saya punya resistance lah. Saya just letak sebelum ni. Saya punya support. Sekarang ni bukan, sebelum ni dia resistance, sekarang bukan support. Okey. Nampak? Apabila sini ini dia dalam keadaan naik. Apabila dalam keadaan menurun. Okey, saya delete. EMA 50 dan EMA 20. Yang ni kita nampak EMA 50 berada di atas EMA 20. Bermaksud dia membuat downtrend. Nampak tak? Biru di atas, pink di atas biru. Nampak Apabila biru di atas pink, dia membuat uptrend. Apabila pink di atas biru, dia membuat downtrend. So dekat sini nampak nampak dia bersilang dekat sini. Okey, kadang-kadang orang cakap jerung tu dia suka berada dekat kawasan sini jerung tu dia suka berada dekat kawasan sini. Jap. Mana ni arrow? Okey, mungkin lah. Okey lah, mungkin kat sini lah. Lebih kurang lah. Jerung tu dia suka somewhere dekat sini lah. Kawasan sini lah jerung suka masuk. Sebab untuk membuat kenaikan perlukan pump. So dia kena buat banyak duit kat sini. Dia kena pump duit kat sini supaya untuk membolehkan perubahan daripada trend downtrend ke uptrend, perubahan fasa. Memang dia kena pump kat sini. Sebab tu kalau kita lihat volume dia semakin meningkat apabila berlaku kenaikan. So nampak tak? Okey Okay, ini energi So nampak dia baru berada di atas EMA 200. Dan saya nampak dia akan meneruskan kenaikan. Okey. Pink atas biru downtrend, biru atas pink uptrend. So ingat ni. Sebenarnya line ni bukan saya saja dia membuat. Kita kena kaji. Kenapa jadi macam ni kan? Kita nampak line ni tapi kita buat je kan. Sebenarnya ada maksud di sebalik line tu sebenarnya. Orang tak kaji. Mungkin tak perasan kan. Tapi saya mengkaji benda yang kecil-kecil ni. So clear Okay, next kita pergi pada teknologi. Wah, ini memang saya sukalah teknologi ni. Okay, teknologi saya nak buat besar sikit. Okay, kat sini kita ada dia punya skala. Jadi skala ni kita boleh zoom out. Kita buat macam ni, dia akan kecil. Ni tu buat pergerakan Kita tekan left click, kita boleh gerak-gerak. Okay, so nampak tak? Berlaku all time high. Nampak? Ini yang dikatakan all time high. Daripada bulan Mac, dia meneruskan uptrend dan dia mencari macam dia berada di atas awangan without limit. Tak ada limit pun, dia sedang naik dan naik dan naik. Nampak tak? Nampak tak? Dia sedang naik. Padulah, mantaplah teknologi ni. Of course, apabila dia buat dalam dia punya Bollinger Band, dia akan buat kenaikan di atas, berada di atas BB apa, kemudian dia akan ke middle dan dia akan ke lower. Dan dia akan naik balik. Sini dia akan naik balik. Nampak tak? Saya buat channel kat sini. So pentingnya channel untuk kita melihat perubahan. Adakah kita punya candle tu berada dalam range? Dalam range. Okey, EMA apa yang tuan guna? Okey, EMA ni saya pakai nanti kejap lagi saya tunjuk setting saya punya indicator. Sebentar saya akan tunjuk. Okay, so nampak teknologi Kenapa saya selalu cakap teknologi ni adalah all time high? Inilah sebab dia. So nampak Okay. Alright, nampak. Okay, saya tak tahu nampak tak? Nampak tak? Tahun 2010 tak setinggi sekarang. Jadi
Ini kalau siapa nak buat investment, bolehlah invest di teknologi, sektor teknologi. Kadang-kadang kan kita rasa macam nak hold kan satu kaunter, tapi kenapa dia tak boleh sustain? Kenapa tak boleh sustain? Sebab, ya inilah sebab dia. Kita kena faham the index. Apa sektor yang kita nak dagangkan. So, kalau kita nak dagangkan di sektor teknologi untuk investment, inilah dia. Nampak tak? Tempoh dia. Kalau kita letak satu kaunter kat sini teknologi, cuba tengok sekarang berapa ringgit. Ambillah satu kaunter. Tengoklah dia dah jadi silap-silap 1000% dah. Kalau tak percaya, pergilah tengok Unisem, Greatech. Cuba tengok. Berapa dia punya start market dia, berapa sen. Sekarang dia naik sampai RM9, RM8. Cuba lihat. Cuba tengok. Itu counter tu boleh peram lama tu, setahun pun boleh. Okay, clear ini teknologi ya. Kenapa saya cakap di all time high? Sesuai untuk investment. Okay, finance. Okay, finance ni saya memang tak invest lah. Kita pun tak banyak sangat counter finance ni kan. So mostly banking lah. Banking yang boleh pun mungkin satu bank saja lah. Tak salah saya bank Islam saja. Yang lain semua tu tidak patuh syariah. Okay, finance nampak apabila dia announce belanjawan, dia dah mula buat kenaikan. Nampak tak? Naik dan naik. Dan terus naik. Ini nampak tak? Dia akan naik ni. Bollinger Band ni dah mula mengembang. Dia mengembang lagi ni. Dia akan buat kenaikan lagi. So, kalau tengok finance, dia punya index, dia punya percentage change, setiap hari almost lebih daripada 3%, 4%. So, memang mantap lah. So, ini finance ya. Okay, properties. Properties pun agak menarik. Contoh properties iconic. Tu properties. Okay. Nampak sekarang dia nak mula pergi. Kalau tengok macam ni, saya nampak dia mungkin nak pergi ke sideway ni. Ke sideway properties. Dia dah mula naik banyak kan. So, indeks yang sihat dan naik banyak, dia pasti akan buat minor retracement. Lepas tu dia akan meneruskan kenaikan. Itu normal ya, normal. Okay, healthcare. Ini healthcare. Siapa dekat sini healthcare? Okay, kita buat zoom. Kita tengok BPC healthcare kat mana. Okay, healthcare sedang buat sideway. Okay, nampak tak bulan 3, bulan Januari apabila berlaku pandemik ya. Kita dengar pandemik berlaku di Wuhan, China. Masa tu lah dia start breakout. Lepas dia turun sikit. Okay, bulan 3. Masa ni Malaysia lah. Kita isytiharkan PKP. Kemudian terus naik. Apabila ekonomi mula pulih, dia naik. Ni glove lah. Masa ni glove memang buat duit betul lah. Termasuk siapa yang labur di counter glove. Nampak? Sekarang ini, nampak saya buat channel ni. So channel ni apabila candlestick berada di bawah channel, range ni, bermaksud dia sedang buat sideway. Nampak? Sedang buat sideway. So saya pun tak pasti nak ke mana. So kita tunggu dan lihat ke mana kita punya healthcare punya index nak pergi. Sekarang ni sideway. Adakah dia akan meneruskan kenaikan setelah dia naik mencanak bermula Januari sampai ke bulan Ogos. Kemudian dia buat penurunan dan kemudian naik sikit, dia sideway. Okay. Construction. Ini yang masing-masing kalau dagang di kaunter, contoh metal. Inilah dia. Nampak So sekarang ni dia berada di paras EMA 200 dan akan meneruskan kenaikan, insyaAllah. Construction. Bila belanjawan telah lulus, nampak dia meneruskan kenaikan. Okay, kita akan nampak EMA 20 dan EMA 50 dah mula jarak. Lebih besar jaraknya. So ini adalah petanda sihat untuk uptrend. Okay, plantation. Siapa yang labur dagang di counter plantation, so boleh nampak dia akan buat sideway Okey, sebab dia dah mula buat kenaikan hari tu apabila FCPO berada di paras ringgit Malaysia 3000. Yang ni pun akan naik. Dia akan ikut juga bulan November kan. Dia akan ikut. Plantation ni dia akan ikut indeks FCPO. Apabila dia naik, dia akan follow. Nampak tak FCPO? Kita tengok. Lebih kurang sama lah pattern ni bulan November kan. Nampak? Dia naik. Lebih kurang sama je. Dia naik. Nampak? Trade plantation.
Lebih kurang. Nampak kan? Dia naik. November dia naik. Sekarang sedang buat sideway. Nampak kan? Sama je dia akan follow. Okey, utilities contoh macam tenaga kat sini. Okey, indeks ni dia membuat saya nampak macam sideway je lah. Sideway je. So utility ni memang indeks yang saya tak tengok lah. Okey, consumer. Consumer contoh kaunter telur yang saya cakap tu. LTK ke? Kaunter telur. Cuba tengok kaunter telur tu punya performance. Mantap tau. Okey, tengok dia telah meneruskan kenaikan pada bulan November. Okey, dia breakout di sini, dia dah telah cecah EMA 200, nampak dia sedang meneruskan kenaikan. Consumer. Okey, saya pernah dagang di kaunter Saudi. Saudi pun not bad. Okey, saya rasa ada juga rakan-rakan yang suka dagang di kaunter yang consumer, produk consumer. So ini sepatutnya kita ambil peluang di consumer juga. Kita kena pelbagaikan portfolio. Bukan portfolio kita ni kita nak ambil construction je. Tidak, kita kena pelbagaikan sebab setiap indeks pada setiap hari dia tidak membuat kenaikan, dia akan berubah-ubah. Jadi apa salahnya kita kita besarkan portfolio kita. Kita ada consumer, kita ada industrial product, kita ada construction, kita ada teknologi, kita ada transport. Mungkin 5. Kalau saya syorkan untuk sahabat-sahabat semua, jangan lebih daripada 5 kaunter lah yang kita simpan. Okey, sebabnya kalau banyak sangat kaunter, dia jadi macam pening lah kita nak tengok sesuatu kan, terlalu banyak. Macam saya limitkan mungkin 5-6, saya tak buat banyak. Supaya saya boleh fokus kepada sektor mana yang saya nak dagangkan. Okey, tengok jam pukul berapa. Okey, 10.40. Wah, sekejapnya. Okey, kita pergi habiskan. Industrial product. Okey, ini antara counter yang kita indeks yang perlu kita lihat. Indeks untuk industrial product menaik. Okey, tolong lihat indeks ni. InsyaAllah akan memberi peluangan yang lumayan. Okey, REIT memang saya tak tengok lah. Memang saya skip. Telecommunication pun saya jarang. Saya memang tak masuk lah telecommunication. Tapi boleh lihat lah sekiranya peluang yang ada telecommunication. Okay, kita ada banyak syarikat-syarikat giant kat situ. Kemudian transportation, nampak transportation. Yang ni pun boleh lihat indeks ni. Kat sini ada banyak counter, contoh counter Tiong Nam, mungkin ada yang tak patuh syariah. Ada Tasco, kita ada CJ Century, kita ada Harbour, kita ada Post Malaysia. So kalau boleh lihat juga counter transportation and logistics. Okay, kata tangan nak tekan, memanglah kalau boleh setiap hari tu nak tekan kan, nak tekan apa ni, butang buy je. Relax, jangan tekan. Kita kena bijak mencari peluang. Kalau bukan memang sedap je nak menekan kan. Jangan sampai kita terlupa nak tekan butang sell. Tengok tiba-tiba menjunam tak jumpa butang sell. Parah lah tu jadinya. Okay. So, saya rasa untuk hari ini kita telah cover 3 sesi, iaitu Bursa Malaysia website, trading view untuk kita set up the index untuk Bursa Malaysia. Kemudian kita telah pun review index IBM KLCI. Okey, sesi seterusnya, sesi bonus. Okey, kepada siapa yang nak saya review, kita buat secara very fast lah. Okey, tolong tekan kat komen kat situ counter apa yang saya nak review. Tolong tekan kat situ counter apa yang saya nak review. Okey, anda nak counter apa ni? Okey, saya tunggu counter apa. Tolong type dekat situ komen. Mungkin kita ambil masa tak lama lah, mungkin dalam 10 ke 15 minit untuk kita review sama-sama. Okey. Sebelum tu saya nak on Iris. Okey. Jangan saya tulis dulu. Saya ambil top 5 dulu. Iris, ARBB, M3 Tech, MGRC, M-Touch, Sapura, Ucrest. Okay, saya type dulu. Glowtech WA, TNB, DGB.
Okey, kita lihat sini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita tengok yang 10 dulu Okey, sampai di GB dulu Okey, nanti saya akan cuba scroll, saya tengok dulu Okey. Okey, sebelum tu saya akan on saya punya indikator. Okey, saya akan on indikator. Okey, bunyi band ada. Okey. Saya suka indikator. Okey, Elliott wave. Okey, sebentar. Dan saya punya indikator, saya akan guna multi RSI trend indicator. Kemudian saya akan pakai MACD. Kat sini tak ada apa, saya tengok balik. Moving average, convergence, divergence. Okey, tak on. Okey. Alright. Okey. Okey, untuk membantu saya membuat analisa, saya menggunakan banyak betul. Okey, tak apa. Kita tengok boleh ke kalau macam saya ambil masa ni Boleh tak ada masalah So saya akan buat very fast Okey. Dekat sini saya menggunakan Bollinger Band. Okey, ini wajib. Saya on saya punya Bollinger Band. Saya menggunakan standard setting, tak ada perubahan. Okey. Kemudian saya menggunakan EMA. Okey, EMA ni just type EMA dan kita ambil. Saya onkan EMA 200, 20 dan 50. Okey, kalau siapa yang tengok video saya pada yang lepas, saya telah terangkan apakah itu EMA, apakah itu SMA, ada beza So saya terangkan lagi sekali. EMA adalah exponential moving average. Bermaksud setiap titik yang diambil untuk membuat pengiraan 200 days moving average, dia akan mengambil significant point, titik yang signifikan. Bermaksud setiap titik yang ada tu dia akan ambil every point. Sebab tu dia lebih tepat. Walaupun dia lebih tepat, cuma dia ada noise. Noise tu maksud dia terlampau volatile. Bila banyak sangat titik dia ambil dia akan jadi volatile. Naik turun itu tinggilah, tapi bagi saya tak ada masalah pun sebab bila saya tengok EMA ni saya lebih selesa. Terpulanglah. Dia ada lagi satu, kita pakai SMA, Simple Moving Average. Yang tu dia tak ambil significant point, dia ambil point-point tertentu saja. Dan dia akan plot, so dinamakan sebagai Simple Moving Average daripada setiap kenaikan harga yang ada. Sebab tu dia plotkan begitu rupa. So saya gunakan EMA Okey, kemudian volume of course kena ada. Okey, volume dekat sini, property tak adalah. Okey, sebab saya kat index. Kemudian kita ada Elliott wave oscillator. Saya nak tengok dari segi visual impact, warna merah atau warna hijau, berlaku kenaikan ke penurunan. Dekat sini saya gunakan multi RSI trend indicator. Dekat sini dia bagusnya RSI 250 ni dia akan lihat pada 1 tahun dia membuat purata RSI yang ada. Jadi dia kat sini dia punya average dia untuk dia satu counter dia buat dia punya average. Kemudian kita boleh tahulah berada di atas atau di bawah. Dan last sekali saya menggunakan MACD lah, moving average, convergence, divergence. Nak tahu dia berada di mana. Adakah dalam fasa downtrend ke ataupun berada di uptrend. Okey. Bullish ataupun bearish lah, senang cerita bullish atau bearish. Okey. Kita lihat kepada Iris. Mari kita saksikan Iris. Okey, Iris. Okey, kalau nak tahu Iris ni counter yang berat. Nampak tak? Market capitalization 1 billion. Tengok sebelah kanan sebelah kanan ada average volume 137 juta, mak air besarnya. Tapi pada hari ini tadi volume dia adalah 431 juta. Besar betul volume dia. Okay, so nampaklah dekat situ dia lambat nak naik lah. So dia perlukan, kalau tengok dekat market depth, dia punya bid tu dia perlukan masa untuk habis satu persatu. Sebab tu dia nak naik ambil masa, nampak tak? Daripada lantai ni dia nak naik agak lama lah. So saya nampak dia kena pecah resistance dekat sini. Lebih kurang 0.4, 0.405 dia kena pecah dulu. Kalau dia tak pecah, dia tak boleh pergi pada 0.425, dia tak boleh pergi pada 0.45. Resistance ni kena tengok daripada yang sebelum ini. Sebab tu saya kata history repeats itself. Kena rujuk kepada history. Nak cari resistance, kena dirujuk. Baru kita tahu kat mana dia pergi. Okey Alright.
So dekat sini saya nampak kalau ikutkan trend ni nampak macam dia nak naik. Tapi dia perlukan masa untuk dia pecah resisten. Okay. Ini Iris. Okay, dia tengah hijau. So tak ada masalah, dia sedang naik. Dia punya RSI pun pada 60 lebih, 67 lebih kurang. Okay, kemudian ARBB. Okey, sebelum tu boleh tak bagi saya masa dalam 2-3 minit sebab saya nak tekan apa ni saya punya on button sebab saya punya bateri pun macam nak habis. Sebentar ya. Sebentar, sekejap ya. Okey, kita sambung ya. Minta maaf. Okey, saya dah charge saya punya bateri laptop. Okey, Iris tadi tu dia boleh peram tapi dia kena pecahkan resisten yang adalah yang tadi saya maklumkan. Di dalam keadaan uptrend, dia nak menghala ke atas. Okey, kita tengok ARBB ya. Okey, ARBB. Baru mencecah EMA 200. Sekarang ni sedang buat sideways. Nampak tak? Bollinger Band ni dia telah menguncup dan dia akan buat sideways. Nampak kat sini. So dia punya RSI pun tak terlalu kuat sangat. Daripada atas ni semasa ni buat kenaikan, sekarang dia telah menurun. So nampak tak MACD pun dalam keadaan merah. So ini bermaksud dia sedang buat sideways ARBB. Okay, so jelas ARBB. M3 Tech. Alright, M3 Tech. Warna merah. Okey, nampak tak? Dia berada di bawah RSI 50. Bermaksud momentum dia tak cukup. So, bila momentum tak cukup, kuat untuk push, dia memang akan main di bawah Bollinger Band sini. Sini saya nampak dia macam nak turun. Nampak tak dia punya Bollinger Band middle ni? Dia dah mengarah ke bawah. Nampak tak? Nampak macam nak turun ni. So saya punya jangkaan macam nak turun ni. Untuk M3 Tech. Okey, M3 Tech jelas ya. MGRC. Wah, MGRC ni nampak bagus. Okey. Dia sedang dalam keadaan bullish. Dia sedang mencari lebih kurang kat sini saya rasa 0.84. Ini resisten dia. Dia punya tonchet ni. Tonchet tertinggi dia. Dia sedang mencari tonchet ni. Nampak 0.84. Okey. Saya rasa ini memang ada peluang lah untuk meneruskan kenaikan lagi sebab RSI-nya telah berada di 74, hampir 74. So belum masuk overbought so lagi. Saya rasa okey lagi. Dan cantik lah ni. Untuk MGRC. Okey, just monitor bagaimana dia punya kenaikan. Dia akan pecah resisten 0.84. InsyaAllah dia akan naik lagi. MGRC. M-Touch. Oh, ini counter super penny ni. Okey, M-Touch. Okey, M-Touch ni sedang buat sideways. Nampak tak? Visual indicator kat sini warna hijau. Kat sini nampak dia hanya berada di paras 50 saja. MACD pun di bawah. Nampak tak? Line biru berada di bawah line orange. Dia sedang buat sideways. Okey, ini siapa berada dekat M-Touch ni kena sabarlah. Saya tak nampak ada momentum untuk tolak dia lagi.
So kalau super penny ni memang kena ambil masa lah untuk dia meneruskan kenaikan sebab dia telah naik pada sini. Tak pastilah berapa lama untuk MTouch ni. Okey, jelas MTouch. Sapura. Okey, Sapura counter yang berat juga. 2 billion market capitalization. Okey, average volume 240 juta. Hari ini saja 287 juta. Nak tolak setiap bid ni, nak habiskan bid ni pun memang ambil masa. Nampak tak? Ada toncik banyak ni. Ni toncik banyak ni. So, dia akan naik. Tapi dia ambil masa. Dia naik. Boleh. Nampak tak? Dia naik. Slowly dia akan naik. Nampak? Bollinger Band berada di atas. Dia akan meneruskan kenaikan, saya nampak. Dia akan mencecah EMA 200 dan akan naik. Tapi dia naik slowly lah. Slow. Nampak tak? Dia naik sikit. Sebab ini adalah counter oil and gas. Okay, kemudian Newcrest. Okay, counter Newcrest. Newcrest sedang membuat sideways selepas dia membuat kenaikan. Okay, kita tengok big picture. Ini dia punya resistance paling besar, lebih kurang 0.2 something tadi saya nampak. 0.23. Sekarang dia dekat sini. Resistance ni dia tak pecah lagi. Bila dia tak pecah, so dia akan buat pullback, dia akan main sideways. Nampak tak? Dia akan berada di sideways dan dia akan turun sedikit, saya nampak. So kena sabarlah counter ni kalau berada di bawah ke di atas ke. So saya tak nampak dia punya RSI ni akan melantun ke atas momentum dia. Dan dia punya MACD pun masih berwarna merah, belum change into green lagi. So nak kena sabarlah untuk Newcrest. Okey, jelas Newcrest. Okey. Okey, M3 tag tadi tu ke? Itulah kalau nak holding power tu kuat memang kena sabarlah kalau dah labur banyak kat situ kan. So kalau boleh sabar, kalau cut loss tu trading plan macam mana? Kalau kata trading plan cakap dah kena cut loss, terpaksalah daripada kita nak menunggu masa sebab isu ni adalah bila kita dagang di counter super penny, dia akan mengambil masa yang panjang. Sebab tu saya selalu cakap counter 52 week high. Ni antara counter yang menjadi pilihan saya sebab dia akan naik dengan cepat. Super penny bukan saya tak suka dagang, tapi saya akan tengok, saya akan lihat bila masa nak masuk. Apabila dia berada di bawah, saya tak akan masuk. Saya akan tengok agak-agak dia punya momentum tu dah ada, baru saya masuk. Saya punya jenis, saya tak akan masuk di lantai. Saya akan masuk apabila ada momentum. Ada momentum tu masuk bila momentum 50 dan ke atas, baru saya masuk. Sebabnya bila kita buy high, kita akan sell higher. So buy high, kita akan sell higher. Okay. So ini Newcrest, dia akan buat sideways. Jelas ya? Glotec WA. Ini Warren. Okay, akan expire pada 2021. Jadi berhati-hati. So expiry ni kena pastikan kalau boleh 2 minggu ke sebulan tu dah boleh keluar daripada counter. Sebabnya nanti dia akan freeze. Duit kita dalam tu memang tak boleh buat apa. So kena tengok tarikh expiry dia bila. 2 minggu ataupun sebulan kita dah kena exit. Okay, Glotec. Okay, Glotec ni sekali tengok macam dia nak buat tujahan. Okay, sebab ada volume yang besar. Tapi ada toncit kat sini. Bila toncit ni kita tengok apa yang berlaku pada minggu hadapan lah. Sebab kalau ada buying power kat sini, sepatutnya dia akan naik sedikit. Kita tengok hari sini macam mana. Sebab sini nampak RSI dia 60 lebih. Okey, ada momentum. Dan kat sini MACD dah mula warna hijau. Nampak warna hijau . Okey, secara teknikalnya sepatutnya dia akan meneruskan kenaikan. Okey. TNB. So walaupun sahabat-sahabat tidak berdagang di serta-serta counter, tetapi boleh lihat bagaimana review ni dilaksanakan supaya kita tahu macam mana tenaga.
Okey. Okey, tenaga ni kalau tengok dia berada nak pergi ke downtrend yang saya nampak ni, ke bearish ni. Sebab dia dah mula berada di Bollinger Band yang bawah. Nampak Secara secara ni generalnya nampak. Okey, saya bagi tips lah. Kita kena pastikan apabila kita berdagang, kena counter tu berada mencecah EMA 200 lah. Dia nak menghala ke arah EMA 200 ataupun berada di atas EMA 200. Itu selamat. Sebabnya, ini kat sini kita nampak, candlestick telah bergerak ke middle Bollinger Band. Apabila dia telah bergerak ke middle Bollinger Band, tidak berlaku rebound, dia akan terus ke Bollinger Band yang lower. Apabila berlaku candlestick berada di lower Bollinger Band, bermaksud ada kemungkinan dia akan membuat penurunan. Nampak RSI pun dah bawah 50. Yang ni pun dah semakin merah gelap. Bukan warna pink. So TNB ni memang akan berada di bawah. Dia akan menurun sedikit. Okey, ini saya punya review untuk tenaga. DGB. Okey, DGB pun nampak berlaku penurunan. RSI berada di bawah 50. MACD warna merah gelap, bukan warna pink. So dia berada di bawah EMA 200. Dia tak cukup strong DGB ni. Okey, tetapi pada waktu ini dia berada di atas pada bulan Julai. Dah lama tu. Lepas tu dia buat penurunan. Sebenarnya dia dalam keadaan bearish zone ni. Ini bearish zone, kita panggil bearish zone. Kalau dia boleh lepas resisten ni, resisten lebih kurang 80 sen ni, sepatutnya dia boleh buat kenaikan dalam bearish zone Okey, DGB. So saya nak tengok scroll. Okey, ada request tentang 52 week high. Okey, maksud apabila sesuatu counter melebihi paras yang tertinggi dalam satu tahun, dia katakan counter itu adalah 52 week high. Contoh, dalam tahun ini, sebelumnya, dalam tempoh satu tahun, yang tertinggi adalah RM1. Tiba-tiba berlaku pembelian yang mendadak. Dia telah berada di atas RM1, bermaksud lebih kurang RM1.02 ataupun RM1.05. Apabila berlaku breakout, ini dipanggil sebagai counter telah mencecah 52 week high. So apabila berlaku 52 week high, momentum dia akan tinggi. Kejap lagi saya tunjuk contoh satu momentum counter yang 52 week high. Macam mana dia punya mencanak pergi dia. Okay. Alright, saya pergi kepada kejap saya tengok. Armada tadi, Armada. Allah, salah ni. Masuk country mana pula ni? Okey, Armada. Wow, Armada mantap. Okey, sedang membuat kenaikan. Nampak warna hijau. Ada momentum. Momentum sekarang berada di paras 76. Okey, belum masuk overbought area. Masih okey lagi. Tapi ni dah mula ada tonchet. Mungkin akan buat retracement. Main retracement macam ni. Nampak? Apabila berlaku tonchet ni, ini bermaksud selling pressure. Bila selling pressure tinggi, esoknya akan berlaku candle merah. Itu maksud dia. Nampak tak? Ni tonchet ni, dia dah sampai di atas. Lepas tu ada banyak pula berlaku jualan. Selling pressure. Sebab tu dia menurun. Dia close kat sini. So bila dia close kat sini, dekat sini jadi merah. Okay, so DGB saya tak nampak isu. So ni Armada saya tak nampak isu. So dia akan meneruskan uptrend dia. Okay, Armada ni okay, alright. Okay, dia bukan 52 week high so dia perlu pecahkan dekat sini. Resistance terbesar dia pada 0.565 lah lebih kurang. So dia akan cari resistance seterusnya mungkin dalam 0.41. Kemudian dia akan cari yang lain. Mungkin kat sini dan sini. So ini adalah Armada. Kemudian Sapura tadi dah. Okay, PRG. Okay, PRG. Membuat sedikit penurunan. Nampak?
berlaku gap down. Ini saya rasa ni, mungkin dia akan tutup nanti gap down ni. Tapi sebelum tu nampak tak dia dah mula rebound. So dekat sini RSI nampak mengalir ke atas. So color merah dah bertukar ke color pink. So hopefully dia akan naik lah. Tapi tak cukup strong lagi, belum kata confirmation lagi. Sebab dia kena lebih daripada paras 50, baru dia akan naik. Tengok contoh ni, nampak tak? Dia dah mengalir ke atas, tapi dia turun balik. Tak cukup. Bila dia cecah paras ni, paras median, paras tengah average, dia akan berada dekat sini lah, middle Bollinger Band. Dan dia mungkin akan berada di atas sikit. So ni nampak dia hopefully dia rebound, dia akan naik lah. Hopefully lah. Okay. Tapi banyak perkataan hope kan, susah sikit lah. Kalau nak tengok betul-betul bagaimana prestasi dia, kena tengok market depth. Biasanya saya nak tengok bagaimana satu counter tu dia membuat kenaikan atau penurunan, saya kena tengok market depth. Dekat bid 1 sampai bid 5, saya kena tengok dekat buy sell, dan dekat situ best sell. Kena tengok kat situ. Okay. Kemudian solution. Okay, solution ni counter 52 week high. Okay, dia tadi saya nampak dia sedang buat retracement. Nampak? Inilah counter 52 week high. Kalau nak tahu, nampak dia pergi macam mana. Dia dah cecah resistance sini. Kat sini. Okay. Ni resistance dia. Nampak sini. Dia cecah sini, 0.91, nampak dia meneruskan kenaikan. Nampak tak? Ini ada momentum. Kita tengok pada 18 November. Berapa momentum dia? Okay, tengok 18 November. Nampak? 70. Sampai ke... ni dah mula lah. Ni signal ni. Apabila dah cecah ke 80, ke atas, ini adalah zone overbought. Berhati-hatilah. Bila-bila masa je boleh turun. Nampak dia turun terus. Dia buat retracement. Lepas tu dia naik balik. Kemudian dia buat sedikit minor retracement. Berada di para-para sini je. So saya rasa kalau beli di sini tak ada masalah untuk hold ni, counter ni. So counter ni saya nampak dia bagus untuk kita buat mid term lah. At least sebulan, 3 bulan pun kalau nak perang pun boleh untuk solution. Okay. Memandangkan dia telah mencecah 52 week high. XOX. XOX. Sideway. Dia cuba nak membuat kenaikan, tapi dia pull back. Dia turun ke bawah. So, kita tak tahu apa dia nak buat lagi lepas ni. So, tak cukup strong. Volume yang ada. Okay, nampak sideway. Hopefully volume yang besar untuk buy rate melebihi daripada sell rate. So dia boleh push higher. Sini saya nampak volume ni hijau ni, dia mungkin buy rate dia tak tinggi. Mungkin berapa peratus, dalam 60% macam tu, 50 lebih something peratus lah. Kalau hijau ni, dia betul-betul buy rate dia nearly 80% and above, memang dia boleh tolak. Dia akan boleh tolak harga confirm akan naik. Sebab tu kita nampak kenapa dia hijau tapi dia tak naik kan, sebab dia punya buy rate dia tak cukup besar, percentage dia tak cukup besar, tak cukup kuat, sebab tu dia tak nak naik. Masih ada selling pressure sikit dalam price. Dekat volume tu ada selling pressure sedikit. Orang ada yang jual. Apabila jual tu lebih daripada buy, dia akan jadi merah macam ni lah. Nampak? Okay. So ni saya nampak sideway je lah. Saya tak nampak dia akan naik breakout, saya tak nampak lagi. So ini XOX. PA. Ni pun counter favorite juga ni. Banyak yang masuk PA ni. Wah, nampak tak kenapa PA ni naik kenapa? Okey, kita tengok history dia. Okey, saya ambil sehingga bulan Disember 2020. Disember 2019. Okey. Ini dia punya starting point dia. Ini dia panggil 52 high. Kenapa? Dia telah break resistance pada sini. Nampak? Point 115. Nampak tak dia naik macam mana? PA ni. Aluminium. Dan dia akan naik dan naik. Apabila dia break, nampak tak dia punya momentum? 60 lebih, 70 lebih. Dia buat retrace sikit. Dia naik balik. Nampak?
Ini hijau, cantik je kan. Dia walaupun dia naik sikit-sikit, kita tengok berapa peratus. Nak tengok berapa peratus kenaikan, boleh gunakan dekat sini. Ambil price range. Okay, contohlah. Konon-konon lah kita ni dah masuk kat sini. Konon-konon tengok berapa kenaikan dia. Wow, nearly 50% bang. Nampak tak? Contoh, kita masuk pada bulan November, 6 November. Sekarang dah Disember, tak habis lagi sebulan. Dah 54%. Nampak tak? Sebab tu saya cakap counter 52 week high. Tolong lihat. Kenapa saya cakap? Inilah sebabnya. Nampak tak? Dia punya impact dia warna hijau ni, nampak tak visual dia? Visual warna hijau, nampak tak? Ini merah. Dia belum breakout. Dia buat sideways kan? Dia sepatutnya dia breakout kat sini. Dia dah mula breakout sini lah. Dah mula, lepas tu dia buat sideways. Yang ni momentum kuat, nampak volume dia. Ini volume almost 80%, 70% lah. Dia punya buying pressure ni banyak. Orang membeli nampak dia naik dah tolak harga. Nampak? 0.18. Okey, tapi kita tengok Okey, market capitalization 404. PA ni mungkin dalam Ace market. Volume 77. So ini adalah PA. Untunglah siapa duduk dekat PA ni kan. HWGB, okey, saya pernah berada di counter HWGB di awal. Counter ni memang lambat nak naik, so dia lebih kurang lagging lah. Dia bukan leaders, dia lagging counter, nampak tak? Dulu saya masuk daripada sini tau. Sini nampak. Alhamdulillah saya profit banyak masa kat sini. Alhamdulillah kat sini. Saya ambil kat sini. Somewhere here lah. Nampak berapa persen dah ni? Hampir 50% ni kat sini. Banyak ni. So dia dah buat sideways kat sini. Nampak dia cuba nak tolak harga ni. Volume. Tapi ada berlaku selling pressure menyebabkan warna merah dan dia menurun. Kat sini dia akan buat sideways. Nampak RSI dia di bawah 50 dia akan buat sideways. So saya tak nampak dia akan breakout untuk counter HWGB. Okay, QES. Okay, QES ni pun ambil masa sikit dia nak gerak. Nampak dia masih di sideways. Nampak di sideways. So dia ada banyak resisten yang dia kena lepas. Nampak 0.315 pun berapa kali cubaan. Lepas tu 335, 370. Yang ni pun tak lepas-lepas lagi. Nampak? Berapa kali dia dah cuba nak naik. Tak dapat-dapat juga. So saya nampak dia sideways lah. Siapa ada kat sini ni memang kena sabar lah. So kalau berada di Bollinger Band yang bawah ni, saya rasa tunggu masa dia naik sikit kat sini boleh jual lah. Cari counter lain lah. Yang sideways ni kalau boleh cuba elakkan lah. Kita ambil yang tengah uptrend. Okay. MTech. Okay, MTech sekali tengok dah sideways dah. Nampak MTech ni? Sideways. Dia dah berlaku kenaikan pada bulan Ogos. Pum! Sekali dia bagi lemang merah lah. Nampak lemang sebatang dia bagi. Aduh, lemang merah dia bagi. Ambil. Turun terus. Okey. Saya bagi tips lah. Kalau nak kita berdagang, pastikan kita jangan berdagang di counter yang macam ni. Walaupun dia bagus, 41%. Agak-agak dah sampai pink ni kan. Keluar je lah. Sebab kenaikan itu, kenaikannya mendadak dan dia akan menurun secara terjun. Nampak tak dia terjun? Dia terjun terus. Nampak? Lepas terjun, volume dia akan kurang. Nampak tak? Dia naik. Dia dah kumpul momentum kat sini tau. Lepas tu dia naik dan dia akan terjun. So dia buat sideways. So memang mengusah sikit lah MTech ni MI. Okey, MI ni kalau tengok dia sedang membuat bearish zone. Selepas dia membuat bullish zone. Nampak? Bullish. Sini dia punya ni parting line dia terus pergi pada bearish zone. Nampak? Dia sedang menurun. MI ni memang
sakit jugalah kalau berada kat sini tak tahu berapa ringgit sahabat kita masuk ni. Dia sedang bearish ni. So saya tak nampak dia punya breakout dia. So masih berada di bearish zone lagi. Tak habis lagi bearish zone ya. Okay. So ini AMI. Mr. DIY. Okay, tadi saya ada review Mr. DIY dekat grup Telegram. Okay, Mr. DIY. Okay, mantap. Saya suka wave macam ni. Kenapa? Dia membuat kenaikan. Okay, dia buat sideways sikit turun. Okay, naik. Dia buat sideways sikit, naik, turun. Okay, wave macam ni lah yang cantik untuk kita simpan peram. Nampak tak? Bulan Oktober. Katalah kita beli kat sini bulan Oktober Kenapa ada potensi counter ni? Sekarang berapa peratus dah? Hampir 61%. Nampak? Kenapa dia telah membuat breakout di sini Ini lebih kurang macam cup and handle lah lebih kurang. Bila dia tutup, dia confirm akan naik lagi. Dia naik dan naik. Kat sini dia buat retracement. So tak tahulah berapa dia akan turun lagi. Okay. Ini Mr. DIY. Next gram. Ni pun counter yang high volume. Counter super penny ni next gram ni. Nampak? Okey, dia berada di sideways. Permulaan pada 12 November telah berlaku breakout. Dia naik. Okey, masa ni untunglah super penny ni sekali dia naik banyak 20%, 30, 50% kan. Tapi nampak dia sedang buat sideways. Nampak sideways. Walaupun ada volume, tapi dia tak cukup. Nampak? Ni merah lagi ni kat sini. Merah apabila warna biru di bawah oren, dia berada dalam keadaan menurun sedikit. Okey lah. So ni saya nampak sideways ni mungkin ambil masa ni sideways. Okey, sebab tak nampak ada momentum besar untuk dia tolak harga. Okay, so kalau ada kat sini kena ada holding power lah. Holding power. Okay. Connect. Okay, connect. Nampak ada buat sedikit kenaikan dia sikit je angle ni. Dia naik sikit je. Tapi ni saya nampak ni macam sideways lah. Dia tak nampak ada dia nak meneruskan kenaikan yang cukup. Tak cukup volume ni. Volume ni tak cukup. Walaupun nampak macam 69 juta, 70 juta kan, tak cukup. Tapi dia kalau kita ambil beli di sini okey lah. Beli sini, kat sini boleh jual lah. So ini cara kalau kita nak gunakan buy on dip lah kat sini. Dan sini kita boleh jual. So saya tak nampak dia boleh tujar naik atas banyak lah connectivity ni. Sebab nampak dia punya ni big picture. Nak lepas rintangan ni lama ni. Nak cecah harga lebih kurang nearly 38-39 sen ni lama ni. Sebab dia baru kat sini. Sideways nak naik ni kena sabar lah. Kena sabar sikit. Tapi okey je, boleh je. Saya nampak dia macam nak ke uptrend lah. Sebab Bollinger Band dia berada candlestick berada di atas upper band. Dia dah berada kat sini. Hopefully dia akan naik lagi lah. Sebab dia punya ni masih ada momentum. Ada momentum. Dan kalau kat hijau lagi. Saya takut hijau ni jadi hijau muda. So hijau muda dia akan turun lah. Sebab dia dah merah ni kat sini ni. So dia mungkin akan menurun sedikit. Saya tak nampak lah. Kita tengok hari sini apa jadi dengan connect. EFOS. Okey, EFOS pun nampak ada nak dia naik slowly lah. Slowly naik. Walaupun dia nampak sideways, tapi dia dah mula cecah EMA 200. Okey, yang ni kalau jenis yang nak masuk dekat lantai, okey lah ni. EFOS ni, boleh lah kat sini nak layan kan. Untuk dia naik, teruskan kenaikan kat sini. So bila ada harga kat sini, orang nak beli kat sini, 0.475 ni, so akan naik lah saya nampak ni. Sebab dia dah menurun. Okay, boleh belilah kat sini dekat middle band ni. Ada boleh lah dapat untung sikit kan. So lebih kurang berapa lah. Tengoklah berapa TP yang boleh. Tengok dia punya resistance. Mungkin 5% macam tu lah. 5% lah. Kita ambil lebih kurang 5% lah kenaikan dia. Okay, EFOS.
Bipuri. Okey, saya akan ambil lagi 5 counter sebelum saya end the session sebab mungkin ada dari kalangan kita nak buat kerja-kerja lain ya. Okey, nanti kita akan review lagi ya. Okey, Bipuri. Bipuri ni tadi saya dah review rasanya. Okey, dia dalam keadaan sini sideways, dia nak naik. Dia nak mula nak naik slowly. Dia naik sedikit demi sedikit. Momentum ada. Okey. Tapi dia telah buat retracement kat sini. Saya rasa dia mungkin akan berada kat middle band ni nanti. Okey, ni Bipuri. Greatech. Greatech ni dulu saya punya favorite. Greatech ni tak salah saya dia teknologi ni. So nampak dia dah hari tu dia naik. Nampak trend menaik. Sekarang dia nak buat sideway. Nampak dah turun. Kat sini dia punya wave dah mula berada dekat bawah. So dia punya RSI pun berada di bawah. Kat sini dia punya average dia tinggi tau 62 sebab dia menaik. Counter ni counter 52 week high. Nampak dah jadi merah. So dia akan buat sideway sebelum dia meneruskan kenaikan. Ini Greatech. Armada saya rasa tak syariah. Betul lah Armada. Okey, Permaju. Okey, saya nanti ambil lagi 2 ya. Sebelum saya end the session. Permaju ni dia sideway. Nampak dah sideway dia. Sideway je. So tak nampak. Hopefully kat sini kalau ada volume besar dia boleh tolak harga ni. So tunggu masa lah hopefully ya. Dah mulai hijau. Ini hijau cuma tak cukup volume untuk Permaju. Okey. KG Group, K Group. K Group saya nampak sideway juga. Tapi boleh lah kalau nak layan jenis kat sini kan, ambil daripada bawah naik atas jual. Macam tu je lah saya nampak kalau sideway ni cara dia. So ini memang tak boleh peram lama ni. Ini memang sekejap je lah. So sekejap je mungkin boleh ambil dekat middle band ataupun dia berada dekat lower band. Kita beli sini dan kita jual. Tak boleh peram lama ni counter macam ni. K Group MMAG. Okey, ni last ya, MMAG. Kemudian saya nak end the session. Okey, MMAG tadi. Okey, yang ni memang cantik je dia naik. Lepas tu dia turun. Dia bagi lemang sebatang. 2 batang. Okey, dia turun lemang merah. Nampak tak dia buat mangkuk kat sini. Tapi tak cukup. Dia tak tutup mangkuk ni lagi ni. So, ni saya nampak dia panjang lagi cerita ni. Walaupun momentum dah mula ada kat sini. Hopefully ada volume untuk buy rate yang tinggi untuk dia tujah. Dia tolak harga supaya naik. Alright. So saya rasa almost nearly banyak juga counter yang saya dah review. InsyaAllah nanti tengok macam mana kalau saya ada masa lagi kita akan buat. Saya nak namakan segmen ni. Ini segmen ni khas lah. Sebenarnya ni bonus saya bagi hari ni. Dinama sebagai bedah counter. So bedah counter, kita sama-sama review lah counter tu. Jadi pada hari ni saya harapkan apa yang saya tunjukkan tadi, berkongsi tadi, sahabat-sahabat semua dapat praktikkan, amalkan dan buat kajian. Okey, tentang setup. Okey, setup untuk kita punya Bursa Indeks ni sangat penting. Sebab itulah rujukan kita setiap hari apabila kita berdagang. Memang kena rujuk IBM KLCI dan juga sektor indeks yang kita dagang di kaunter yang kita dagangkan tu. Jadi saya mengucapkan syabas kepada yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala dan kita mendapat rahmatnya atas usaha kita untuk sama-sama belajar. Okey, jadi saya sudahi saya punya sesi ini dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Okey, terima kasih semua. Okey. Saham
OSC, mantap. Alright, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.